Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid tahun 6? Hari ini kita akan belajar pendidikan Islam dan kita akan sambung pada bidang sirah, iaitu kita akan sambung pada tajuk Hijrah Membawa Rahmah. Dan hari ini kita akan baca pada muka surat 138. Kita akan tengok hari ini berkenaan kepentingan peristiwa hijrah dengan iktibar peristiwa hijrah. Diminta kepada murid untuk sama-sama membuka buku teks masing-masing di muka surat 138. Kepentingan peristiwa hijrah. Yang pertama, umat Islam hidup bersatu padu dan bebas mengamalkan ajaran Islam. Yang kedua, rakyat Madinah berbilang bangsa dan agama hidup aman damai. Yang ketiga, dakwah dapat disebarkan secara meluas. Yang keempat, negara Madinah menjadi maju dan digeruni musuh. Dan yang kelima, membuktikan kebijaksanaan Nabi Muhammad SAW mengatur strategi berdakwah. Ini adalah kepentingan peristiwa hijrah. Betapa pentingnya peristiwa hijrah ke atas Nabi dan umat Islam sehingga menjadikan Islam itu tersebar dengan luas, menjadikan Islam itu sangat digeruni oleh musuh dan menjadikan kota Madinah menjadi kota yang berkembang, maju. Dan rakyat yang berbilang bangsa, walaupun mereka berbilang bangsa, tetapi mereka hidup aman damai setelah Nabi berhijrah ke Madinah. Sebab Nabi dapat menyatukan antara kaum-kaum, antara bangsa-bangsa yang berada di negara Madinah. Dan dengan kebijaksanaan Nabi Muhammad dalam mengatur strategi dakwahnya, dapat menjadikan negara Madinah lebih maju dan Islam dapat disebarkan dengan lebih meluas. Jadi itu adalah beberapa kepentingan peristiwa hijrah. Maknanya sangat pentinglah dalam Islam dan sangat penting juga untuk kita mengambil tahu ataupun kita mempelajari berkenaan hijrah Nabi Muhammad SAW. Baik, seterusnya mari kita tengok pula iktibar peristiwa hijrah. Pengajaran yang kita boleh ambil daripada peristiwa hijrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku Maria, saya ingin berkongsi maklumat dengan kamu tentang iktibar daripada peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Antaranya termasuklah kita hendaklah mencontohi Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Yang pertama, melakukan sesuatu pekerjaan dengan bersungguh-sungguh. Kalau nak buat sesuatu pekerjaan, kita mestilah melakukan dengan bersungguh-sungguh. Tidak boleh main-main. Kerana setiap pekerjaan, setiap perkara yang kita buat itu, mestilah kita kena rasa bersemangat, bersungguh-sungguh. Supaya untuk berjaya. Kalau kita belajar, mesti belajar bersungguh-sungguh. Sebab kita nak berjaya. Kita bukan nak main-main. Kerana kita hidup di dunia ini bukan untuk main-main. Jadi kalau nak buat satu perkara walaupun kecil, buat bersungguh-sungguh. Itu yang pertama. Yang kedua, membuat perancangan yang teliti sebelum melakukan sesuatu. Nak buat sesuatu mesti ada plan, mesti ada perancangan. Barulah apa yang kita buat itu akan menjadi. Kalau kita tak ada perancangan, maka kita akan mendapat kegagalan. Kalau kita rancang elok-elok, insya-Allah kita akan berjaya. Sebab kita ada strategi dan perancangan kita. Okey, kemudian yang ketiga, tenang dan tabah menghadapi cabaran. Kalau ada apa-apa ujian ataupun cabaran, kita hadapinya dengan merasa tenang dan kita kena tabah menghadapinya. Jangan sesekali kita merasa tertekan. Sebaliknya kita menganggap cabaran itu adalah satu ujian untuk kita. Sebab apa? Sebab setiap cabaran ataupun setiap ujian itu tanda Allah sayang kepada seseorang itu. Allah nak uji sejauh mana keimanan seseorang itu. Jadi bila kita ditimpa ujian, cabaran,
kita kenalah sentiasa tenang dan sentiasa sabar dan tabah untuk menghadapi ujian dan cabaran tersebut. Kemudian yang keempat, menjadi sahabat yang hormat, menghormati dan saling membantu. Jadi kalau kita ada kawan-kawan, kita perlu hormat kepada kawan-kawan kita. Dan kalau ada pertolongan, kalau kawan kita memerlukan pertolongan kita bantulah sekadar yang kita mampu. Tak kisahlah daripada segi tenaga kita, kewangan kita, nasihat dan sebagainya. Sebagai kawan, perlulah membantu dan kena hormat kawan kita itu. Yang kelima, sanggup berkorban masa dan tenaga demi mencapai keredaan Allah Subhanahu wa taala. Kita nak mencari keredaan Allah, nak mendapat keredaan Allah, kenalah berkorban. Berkorban apa? Dari segi masa dan tenaga kita. Nak buat satu ibadah pun, kena berkorban juga. Berkorban apa? Berkorban untuk melawan nafsu kita. Nafsu kita ni selalu mengajak untuk membuat keburukan. Dan nafsu ni selalu mengajak kita untuk tidak melakukan perkara yang Allah suruh buat. Itu nafsu. Maknanya kalau solat, nafsu kita selalu mengatakan, nantilah dulu. Kejap lagi lah aku solat. Last habis waktu dah. Kita tak sempat dah solat. Itu nafsu kita. Contoh, di bulan puasa contoh. Nafsu kita lapar biasanya kita makan. Tapi di bulan puasa itu adalah untuk mendidik nafsu kita supaya jangan makan. Tahan daripada untuk kita makan. Jadi masa itulah nafsu kita meronta-ronta untuk ajak kita makan. Tapi disebabkan kita taat kepada perintah Allah, maka kita lawan nafsu tu untuk tidak makan. Jadi itulah dikatakan pengorbanan, iaitu korban untuk melawan nafsu kita dan berkorban tenaga kita. Tenaga kita daripada segi untuk membuat perkara yang manfaat ataupun mencari keredaan Allah. Kita kena korbankan tenaga kita lah. Kalau ada orang minta bantuan apa, kita korban sedikit tenaga kita kerana kita nak mencari keredaan Allah. Kerana Allah suka kepada orang yang sentiasa membantu orang lain. Yang terakhir, berusaha memperbaik diri atau keadaan kepada yang lebih baik. Kita kenalah sentiasa memperbaiki diri kita sebab kita ni sentiasa melakukan kesalahan. Tidak ada manusia yang sempurna. Tidak ada manusia yang terbaik. Jadi walaupun kita kurang baik, tapi kita berazam, kita kena perbaiki diri kita. Hari ini mungkin kita belum baik lagi, tapi kita pertingkatkan diri kita untuk kita nak lakukan lebih baik lagi pada hari esok. Setiap hari kita kena pertingkatkan diri kita untuk jadi lebih baik lagi. Kerana manusia itu sentiasa melakukan kesalahan. Manusia itu tak terlepas daripada dosa dan kesilapan. Perlulah kita memperbaiki. Kalau kita buat salah, kita minta ampun dan kita cuba perbaiki diri kita untuk tidak lakukan lagi kesalahan tersebut dan kita lakukan perkara yang lebih baik lagi. Kemudian, sahabatku, semoga kita menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh teladan. Sekian. Semoga kita berjumpa lagi. Wassalam. Antara rumusannya adalah dalam peristiwa hijrah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menunjukkan sikap taat dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala yang mesti kita contohi dalam kehidupan. Sebelum ni kita dah baca dah berkenaan rentetan daripada peristiwa hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah. Kita dah tahu sedikit bagaimana berlakunya peristiwa hijrah Nabi. Kemudian hari ini kita hanya baca iaitu kepentingan peristiwa hijrah dengan iktibar peristiwa hijrah. Ustaz harapkan kamu dapat ambil pengajaran dan kamu dapat amalkan dalam kehidupan seharian kamu. Kerana Nabi adalah contoh ikutan yang kita perlu ikuti. Bukannya artis ke, bukannya orang lain. Tetapi Nabi adalah contoh yang terbaik yang perlu kita ikuti. Kerana Nabi Muhammad telah meninggalkan kepada kita dua perkara. Yang mana kalau kita pegang kepada dua perkara ini, kita tidak akan sesat selama-lamanya. Apakah ia? Iaitu Al-Quran dan Sunnah. Setakat itu dulu kita punya pelajaran kita pada hari ini. Semoga kita dapat mengambil manfaat bersama-sama.
InsyaAllah kita akan jumpa lagi di waktu lain, di kelas yang lain. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.